Kami ada seorang tetamu di studio, cukup istimewa. Kami bawakan nak bercerita tentang bantuan kepada petani, penternak dan juga nelayan. Kerana untuk makluman anda, mereka inilah di antara golongan yang paling terjejas akibat banjir. Kerana apa? Hilangnya punca pencarian, sumber pendapatan dan sebagainya. Jadi apa peranan ataupun apa langkah yang akan terus diambil oleh Kementerian Pertanian sendiri dalam membantu mereka ni? Jadi kita terus bersama tetamu, Steven. Kita perkenalkan Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama kasih. Baik Datuk, kalau kita sebelum kita nak bercerita tentang peranan ataupun bentuk bantuan yang akan disampaikan kepada petani, penternak dan juga nelayan ni, terlebih dahulu ini merupakan di antara banjir yang paling teruk selepas 10 tahun yang melanda pantai timur, khususnya negeri Kelantan ni. Jadi kalau kita lihat keadaan ini sebenarnya bukan satu keadaan yang memilukan, menyedihkan kerana ramai yang terjejas akibat malapetaka ni sendiri. Betul lah. Daripada hasil lawatan saya ke negeri-negeri Kelantan, termasuk Pahang, Perak, kata-kata yang kita dengar, bila kita bertanya dengan mangsa-mangsa tu, sampai dia kata memang dia tak pernah alami lah. Banjir tu boleh sampai melampaui bumbung rumah dia. Yang ini yang memang dia tak ada. Dia nampaklah biasanya banjir tu sampai lutut. Itu dia kata biasa. Tapi yang ini memang saya tengok memang keadaan, memang itulah sebabnya kita, Kementerian Pertanian memainkan peranan. Bagaimana kita komplimen atau menyokong Majlis Keselamatan Negara dan Jabatan Kependudukan Masyarakat untuk memberikan bantuan-bantuan. Untungnya kita, kerana kebetulan kita Kementerian Pertanian yang di mana agensi kita dan kita mempunyai stok-stok makanan. Di mana kita ada stok makanan kering, kita ada stok makanan basah, dan ini sebenarnya membantu kita untuk memberikan khidmat kita kepada rakyat. Contohnya dari segi makanan kering ni, kita ada macam-macam bahan-bahan makanan daripada Agromas yang boleh makan semua, dan kita juga membekalkan barang-barang basah ni, kerana kita juga macam Farmaco misalnya, anak syarikat daripada bawah Pharma, kita memang ada mengimport Kobis. Kobis ni kita hantar pasal apa? Mungkin minggu pertama dia orang makan sardin dengan biskut, dan minggu kedua dah tak lagak makan sardin dah. Jadi kita beri sayur, kita beri tomato, kita beri carrot, kita beri cili merah untuk dia orang boleh masak. Jadi selepas itu kita juga membekalkan, because stok ikan kita memang boleh tahan sampai 6 bulan. Jadi bekalan ikan-ikan kita hantar. Macam daripada Kelantan tu kita ambil daripada Tok Bali, kita hantar. Daripada Besut kita hantar ke Kelantan. Begitu juga daripada Dengkel, daripada tempat-tempat daripada Nikmat, kita hantar ke negeri-negeri yang lain, Perak, Pahang, semuanya kita hantar. Jadi selepas tu kita guna DVS pula, veterina. Veterina ni kita hantar bekalan mungkin daging, tapi veterina ni juga kita jangan lupa, kita bukan hanya menjaga manusia, kita juga jaga binatang. Betul. Jadi binatang ni pun kena bagi makan. Betul lah. Betul. Jadi itu yang kita memang rasa, memang kita tahulah keadaan ini. Memang begitu ramai yang terjejas, khususnya petani, penternak dan juga nelayan tu. Jadi itulah sumbangan yang telah disumbangkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan sejak bilakah Kementerian mula bergerak menyalurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ni? Yalah, Kementerian ni kita mula hari tu pada selepas Christmas. Mana kita membuka bilik gerakan, di mana kita memulakan untuk kita punya command center kita di Dengkel, dan kita mengarahkan semua pusat-pusat yang mempunyai stok makanan Pharma untuk bergerak. Tapi kita sebenarnya bergerak lebih awal lagi, macam di Kelantan. Kita agensi kita kadar, memang kita dah mula pada 18 bulan. Begitu juga di hujan dah mula. turun kita lebat. Membantu kita membantu Brigade 8 untuk mengagihkan makanan. Di Perak pun kita mula lebih awal. Begitu juga
di Alustar. Ya, di Alustar kita macam di Kedah tu kita ada Mada. Mada membantu. Jadi memang kita dah bergerak lah lebih awal. Ya. Sediakan payung. Payung. Sedia hujan. Dan Datuk, kalau saya boleh kongsikan di sini, pada tahun lalu kementerian telah pun menubuhkan tabung bantuan bencana agro makanan bernilai 50 juta sebenarnya untuk membantu para petani, penternak dan juga nelayan. Dan saya kira kali ini dengan bencana yang begitu dahsyat sekali, lebih teruk dari sebelum ni, pastinya 50 juta tidak mencukupi kan. Jadi mungkin boleh kongsikan tindakan yang akan diambil oleh kementerian bagi terus membantu para petani, penternak dan nelayan ni, Datuk. Kita memang telah menerima dan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana meluluskan tabung bencana agro makanan tu kepada Kementerian Pertanian. Dan kita memang mempunyai standard prosedur lah bagaimana kita nak mengagihkan berapa banyak yang patut kita beri kepada petani, penternak mana apa pampasan-pampasan yang patut mereka terima lah. Tapi berdasarkan baki yang kita ada sekarang ni, memang tak mencukupi lah. Jadi kementerian bersama-sama dengan yang berhormat Menteri, rasanya kita sedang menyediakan kertas Jemaah Menteri untuk meminta kalau dapat ditambah supaya kita dapat membantu memberikan sagawati ataupun pampasan juga kepada petani-petani yang terlibat. Macam saya pergi ke Perak baru ni misalnya. Memang banjir itu berlaku lagi 2 hari sebelum dia harvest padi ni. Aduh, Jadi ini memang satu yang sedih menyedihkan lah. Kerja keras hasil dia tu kan. Macam 2 hari macam di Kelantan kita dah harvest dah menuai awal. Di belah utara pun sebahagiannya masih belum menuai, tapi sebahagiannya dah menuai. Jadi kesan ini memang memberikan satu tamparan hebat lah. Tapi mana kita pun memang sedang mengumpul lah maklumat-maklumat ni untuk kita tengok sebab banjir ni besok baru kita tahu berapa impak sebenarnya lah. Ya. Datuk, dari segi bantuan ikan nikmat ikan nikmat bekalan tu, adakah ia mencukupi untuk menampung keperluan bangsa-bangsa banjir ni? Sebenarnya ialah kita yang saya beritahu tadi bekalan kita bekalan kita memang cukup untuk 6 bulan. Tapi dalam masa yang sama kita pun ada juga yang kita sebelum macam banjir ni kadang-kadang kita ada juga meluluskan ekspor ikan-ikan ke luar negara. Tapi pada bulan Oktober kita dah Bekukan. Dah membekukan Ekspor. Memang kita agak dah because normally macam hujung tahun ni bila hujan lebat di pantai timur biasanya orang tak pergi ke laut dah. Jadi mana kita dah standby. Oktober kita dah keluarkan arahan supaya kita tidak lagi membenarkan ekspor Perancangan ikan-ikan rakyat ni. Jadi dalam masa yang sama juga kita telah mengarahkan baru-baru ni supaya nikmat juga import lagi yang ikan-ikan rakyat ni macam ikan kembung, ikan senaling dan lain supaya untuk menampung kita punya keperluan ni. Dan satu lagi saya kira banyak spekulasi dan juga isu yang dibangkitkan adalah apabila berlaku banjir ni bagaimana dengan hasil untuk sayur-sayuran dan sebagainya, adakah ia akan terjejas? Dan satu lagi, ramai mungkin pemborong, peniaga ni akan mengambil peluang kesempatan menaikkan harga secara mendadak. Jadi saya kira saya nak tanya pandangan Datuk sendiri terhadap isu ni bagaimana? Itulah yang kita tahu yang negeri-negeri banjir ni di Kelantan, di Pahang, di Perak, Johor sikit, di Terengganu misalnya. Tetapi kawasan-kawasan penanaman sayur-sayur ni pengeluaran yang utama ni ialah Selangor. Selangor di Negeri Sembilan, kemudian di Johor sikit. Ya, betul. Jadi bagi kita tidak ada menjejaskan pengeluaran tentang sayur-sayuran ni. Jadi bagi kita sekarang ni memanglah pemborong dan peniaga yang mengambil kesempatan ini untuk menaikkan harga-harga sayur. Kita mendapat laporan memang harga-harga sayur naik sampai 60 ke 80%. Jadi perkara ni tak sepatutnya berlaku. Jadi cuma memandangkan kuasa yang ada pada Kementerian Pertanian ni
kita bekalan. Jadi yang menjaga tentang harga ni kawan saya di KPDN KK. Itu. Jadi maksud dia kita MOA akan kawal bekalan. Misalnya kalau keadaan ini berlaku, sayur ni, dan kalau ada benda-benda yang kita boleh import, home base apa semua, mana kita akan import lah. Supaya dia boleh seimbang imbangkan harga. Tapi dari segi itu memang tak sepatutnya pemborong ini mengambil kesempatan daripada kesusahan orang lain. Borong berniaga jadi kan. kalau yang di luar tu, dia mendengar ni rasanya, dia eloklah balik ke pangkal jalan. Dosa kan. Okey. Datuk, lagi satu kan, Persatuan Nelayan Kawasan telah pun lama ditubuhkan. Ya. Apakah peranan-peranan mereka di situasi semasa macam banjir. ini? Jadi kita dah mengarahkan supaya persatuan-persatuan nelayan di semua kawasan ada. Jadi mereka ni ada bot-bot nelayan, dan mereka juga ada stok-stok ikan apa semualah. Dan mereka juga, kita dah menubuhkan satu persatuan yang ada sukarelawan, dipanggil super. Super. Jadi memang antara di kalangan nelayan ni memang diorang ni sukarelawan ni. Jadi sekarang ni diorang ni kita minta supaya membantu mengangkut, memindahkan orang-orang tu ke pusat pemindahan. Di samping juga membantu macam di Kelantan tu, kita minta dia bantu Brigade 8 tu untuk bawa makanan-makanan tu ke kawasan-kawasan yang tak boleh dihubungi. Pasal kita tahu dalam masa minggu pertama tu memang tak dapat hubungi. Kita nak telefon DO pun telefon tak dapat kita hubungi. Memanglah sukar kan. Power bank pun dah habis power dah. Memang macam-macam. Dan Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan di sini, yang menariknya MOA telah dilantik sebagai penyelaras tindakan susulan pasca banjir negeri Pahang. Dan apakah peranan MOA sebenarnya dalam membantu mangsa-mangsa banjir di Pahang pula? Bagaimana? Kongsikan Datuk. Kita bagi kita sekarang ni, macam di Kementerian Keuangan, di Kementerian Pertanian tu, saya ada 2 TKSU. Satu TKSU tu memang khusus untuk melihat tentang bekalan makanan. Yang satu lagi ni khusus untuk menyediakan program pasca banjir. Jadi kita sebenarnya membantu kerajaan negeri Pahang. Kita membantu kerajaan negeri Pahang dan MKN dan JKM untuk membantu mereka bagaimana kita boleh memberikan perkhidmatan, membawa sukarela, membawa agensi-agensi kita untuk membantu kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja membekalkan makanan, dan juga mengenal pasti kerosakan-kerosakan yang berlaku di kawasan-kawasan. Kebetulan bukan MOA saja yang terlibat. Bila mesyuarat pada 30 hari bulan, di mana yang bahagia Tan Sri Ketua Susun Negara memanggil semua KSU, ketua jabatan berbincang, dan kita memutuskan kementerian, katalah misalnya kementerian pendidikan pergi membantu di Kelantan. Kebetulan MOA bersama-sama dengan Kementerian Sains Inovasi, Sumber Asli, pertahanan, kemudian begitu juga sumber manusia, kemudian Kementerian Kerja Raya, bersama-sama, IM4U semua untuk jaga Pahang. Jadi langkah pertama saya pergi berbincang dengan SOK Pahang. Bagaimana yang boleh saya ni membantu. Jadi kita merangka lah. Bila kita merangka tu semua, dan yang baru-baru ni, yang Berhormat Menteri pun pengusikan mesyuarat, di mana kita antara kita pun agih-agih pula. Di Pahang tu kita ada lebih kurang dalam 7 daerah yang terjejas. Yang betul-betul. Jadi mana kita bantulah. Macam katalah Kementerian Pertanian, you ambil bera. Kementerian misalnya Kementerian Kerja Raya, you ambil Temeluk. Misalnya yang bahagian lain ambil Maran, Lipis. Macam mesti you ambil Pekan. Baru berkesan. Jadi kita buat, tapi pengagihan tu dilakukan. Kita buat. Bukan maksud dia you jaga bera tu, you akan apa, tak apa. You cuma you jaga bera tu, di mana kita sukarelawan kita, pegawai-pegawai kita yang pergi tu, yang bantu tu, kita akan sediakan makanan. Semua. Koordinasi. Koordinasi tu. Tapi dalam masa yang sama, kita juga pergi juga ke Lipis, ke Temeluk. Macam tu Okey. Kalau jadi Datuk, bukan saja mereka yang terlibat di banjir-banjir di pantai timur, kita di sini juga bimbang pasal bekalan sayur-sayuran semua tu. Jadi apakah langkah-langkah dan juga mekanisme Fama untuk memastikan bekalan sayur-sayuran ni mencukupi pada musim ni? Memang dalam keadaan sekarang ni,
macam Fama ni memang kita punya machinery yang paling aktif lah. Yang kita harapkan untuk membantu kita. Kita memang ada pasar tani. Ya. Tapi pasar tani ni kita buat katalah seminggu 2 kali pun, kalau dekat Temelur tu misalnya, siapa yang nak berniaga? Orang semua kena banjir. Jadi kita dari segi kita dah bincang, Fama kita ada satu keadaan kita akan buat pasar tani. Dalam pasar tani itu memang dah harga dah murah, lebih kurang dalam 5 ke 20%. Tapi kita ada satu lagi stok yang kawalan yang kita panggil untuk menurunkan harga sampai 50% ni. Dan kita dah mulakan dah. Cuma hari Jumaat ini kita akan mulakan cara ni dekat Temelur. Temelur pukul 5 petang, mana kita gunakan pasar tani di Temelur tu untuk kita beri harga-harga yang lebih rendah daripada sekarang. Ada mekanisme rahsia. Jadi kita kena ini terbaiknya modus kita kena buat operandi. begitu. Sebab kalaulah di luar sana dia menaikkan harga mendadak. Biarlah pengguna mempunyai pilihan untuk pergi ke pasar-pasar tani kita untuk membeli sayur-sayur. Macam tu. Kita dah ada stok. Dan kita bukan pasar tani ni memang kita tahu Fama, tapi kita dah bincang dengan Nafas. Nafas yang ada bakalan lembu apa semua. Begitu juga dengan Nikmat untuk bawa ikan apa semua tu kita longgokkan dan kita beri harga yang memang murah daripada biasa. Yang ini memang stok yang ada pada kita dan kita boleh buat. Baik. Dan adakah sejauh mana bantuan ni akan terus disalurkan? Kalau kita nak juga tahu kan, dia mungkin sekarang ke atau sekarang ni peringkat pasca banjir dan mungkin akan terus disalurkan ke bagaimana? Betul. Yang bantuan-bantuan yang macam kita beri makanan ni memang kita dah beritahu supaya kita akan selesaikan sampailah keadaan banjir ni selesai. Sebab bila orang balik ke rumah, dia tak ada periuk nasi. Dia nak masak macam mana? Jadi kita minta supaya kita tumpukan kepada bahan-bahan makanan dalam tin. Macam ayam kari yang dah siap. Mana dia boleh buka, dia boleh makan. Ikan bilis misalnya apa semua. Jadi kita dah tak ada. Jadi itu peringkat macam tu. Macam dari segi bekalan-bekalan makanan ni, memang kita akan pastikan bekalan-bekalan makanan ni mencukupi. Dan macam pasar tani ni pun kita akan buat terus sampai bulan Februari. Yang kita jangkakan semuanya akan selesai. Itulah cuma saya melihat juga collaboration ni banyak saya nampak contoh je macam setengah-setengah negeri yang tak ada terlibat dengan banjir ni kan. Keprihatinan diorang ni memang tinggi. Katalah macam saya nampak macam Selangor. Beri bantuan kepada Kelantan, kepada Pahang, kepada Terengganu. Jadi saya rasalah kalau usaha ini diteruskan, dapat misalnya negeri Selangor bersama-sama MOA, bersama-sama dengan kementerian-kementerian lain ni datang ke Pahang, buat sama-sama bantuan kemanusiaan ni, collaboration semua ni, rasanya memang kita dapat membantu di mana kita boleh melupakan semua sekali persisian-persisian kita bersama. Yang ini yang saya haraplah supaya negeri-negeri yang tak ada terlibat ni turun bersama-sama kita. Kita ada PBT kita yang memang mempunyai ada machinery dia apa semua, ada sekolahwan dia, memang kita boleh gerakkan. Ini lagi cepat sebab kalau kita jangkakan kata macam kita dah bergerak ni, kita dah bergerak ke Lipis, kita dah bergerak ke Bera dah ni. Pasal orang dah balik pindah. Sebab kita tak boleh biarkan sampai kalau habis air tu baru kita bersihkan. Sebab bila dia dah kering lagi susah. Jadi yang ini yang kita buat sekarang ni pembersihan. Pasal apa? Berdasarkan kita memang kita tak boleh jangka 2-3 hari boleh selesai. Memanglah beberapa bulan ni memang kementerian ni dah bertungkus lumus untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Apakah saranan Datuk kepada mangsa-mangsa banjir ni? Yalah, sebagai saya lah macam biasa juga lah kita ni kan memang kita berpegang pada agama kita kan. Kita boleh merancang semua, melihat meramal. Tapi bila benda-benda ni berlaku memang dia memerlukan ketabahan lah. Ketabahan kita. Dan memang bantuan-bantuan ni saya rasa memang kita rakyat Malaysia ni memang betul-betul prihatin. Bantuan yang kita terima ni memang daripada swasta, daripada orang persorangan. Semua, memang saya rasa inilah masanya bila kadang-kadang kita nampak kita bersatu. Bila keadaan macam ni. Memang ini kalau boleh diteruskan sampai bila-bila saya rasa dah tak payahlah
kita nak buat slogan-slogan slogan yang lain. Ni dah memang Jadi menyatukan Malaysia kan. Tapi memang saya pesan kepada kepada pemborong peniaga ni supaya mereka janganlah mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Baik, awas. Jangan tindakan akan diambil. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Di atas masa yang diluangkan dan apa yang dikongsikan. Jadi kita, ni berita baik jugalah Steven, di mana apa yang pasti bantuan akan terus disalurkan khususnya kepada para petani, nelayan dan juga peternak, di mana mereka di antara golongan yang paling teruk terjejas akibat banjir kerana hilang punca pencarian, sumber pendapatan dan sebagainya. Jangan khawatir, langkah-langkah telah diambil, akan terus diambil untuk memastikan kebajikan anda terus dijaga. Ya, dan juga bekalan makanan ya. Terima kasih.